Usaha kerajaan untuk merakyatkan koperasi. Fokus berita dari negeri di bawah bayau. Inisia Dolus ada laporannya. Silakan Inisia. Ya, baik, Otto. Kerajaan komited untuk merakyatkan koperasi di seluruh negara. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict berkata ketika ini terdapat 1,994 koperasi berdaftar di negeri ini. Jelas Datuk Iwan, pelbagai program dan kempen dilaksana untuk menggalak penubuhan koperasi dan mempromosikan aktiviti ekonomi. Ini kerana koperasi bukan sahaja memberi manfaat dari segi pendaftaran tetapi juga merangsang kepesatan peluang perniagaan. Saya ingin melihat koperasi-koperasi ini terus berkembang maju. 2 minggu lepas saya melancarkan satu perusahaan kedai emas milik koperasi Kinabalu Progresif juga ditubuhkan di Penampang ini yang kini sudah ada perusahaannya dan ini menunjukkan satu perkembangan yang baik. Saya juga telah melihat koperasi-koperasi lain di Sabah ini yang banyak berkembang. Datuk Iwan ditemui pemberita selepas merasmikan mesyuarat agung tahunan Koperasi Potaton Jaya Berhad. RM20,000 disumbangkan kepada Koperasi Potaton Jaya Berhad sebagai suntikan dana untuk memulakan perusahaan koperasi. Perkembangan banjir di Kinabatangan. Jumlah penduduk terjejas yang berlindung di pusat pemindahan sementara PPS meningkat kepada 138 orang daripada 30 keluarga setakat 4 petang tadi. Berdasarkan infografik Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, penduduk di PPS terdiri 37 lelaki dan 37 wanita dewasa, manakala selebihnya kanak-kanak. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di kawasan perairan Sabah sehingga 6 petang ini. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Susulan penemuan gajah pigmi Borneo terpenggal di Tawau baru-baru ini, Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Kepkas akan memastikan pesalah yang dikenal pasti didakwa sepenuhnya mengikut undang-undang. Menterinya Datuk Seri Panglima Christina Liew berkata penemuan gajah kerdil Borneo yang dipenggal di Tawau tersebut merupakan kejadian kedua yang berlaku dalam tempoh yang singkat. Ini menunjukkan corak potensi aktiviti pemburuan haram di negeri ini. Sementara itu, Jabatan Hidupan Liar JHL Sabah telah melancarkan siasatan segera berhubung kejadian tersebut. Dalam masa sama mempertingkatkan langkah penguatkuasaan termasuk operasi bersama dan sekatan jalan raya dengan agensi keselamatan bagi menghalang aktiviti haram selanjutnya. Sehubungan itu, Datuk Christina menyeru kerjasama lebih kukuh daripada semua agensi penguatkuasaan, pemuliharaan dan keselamatan yang relevan di peringkat negeri dan persekutuan untuk menangani ancaman terhadap spesies terancam berkenaan. Gajah pigmi Borneo adalah spesies yang dilindungi sepenuhnya di bawah enakmen Pemeliharaan Hidupan Liar Sabah 1997. Sebarang kesalahan terhadap spesies ini boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Kerajaan disaran mempertimbangkan subsidi bersasar lebih besar untuk barangan keperluan asas seperti beras dan minyak masak. Pensyarah Program Komunikasi Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UMS, Dr. Lee Kwok Tiong berkata, langkah itu penting bagi meringankan beban penduduk kurang berkemampuan. Berkenaan dengan food security atau keterjaminan makanan, iaitu kerajaan boleh melaksanakan subsidi bersasar untuk barangan keperluan asas khususnya beras dan juga minyak masak. Selain itu, Dr. Lee berkata isu perumahan juga perlu diberi perhatian agar lebih ramai penduduk mampu memiliki kediaman sendiri. Perumahan mampu milik dengan sewaan rendah ataupun skim pemilikan yang fleksibel. Penambahbaikan proses penyaluran sumbangan asas Rahmah Sara melalui penggunaan MyCard yang kini diperluas ke seluruh negara memberi kelegaan kepada para penerima di daerah Beaufort. Rata-rata penerima yang ditemui RTM menyifatkan penyaluran sara tanpa tunai itu memudah mereka berbelanja di kedai runcit berdaftar.
Saya amat berterima kasih kepada kerajaan kerana telah memberikan sumbangan tersebut dan harapkan sumbangan SARA itu diteruskanlah untuk masa-masa akan datanglah. Ya bagus juga yang guna IC itu memang perlu juga diteruskan sebab kalau dari situ kita macam orang tempatan tidak tercicir lah dari mendapat bantuan tersebut. Ya bagus juga lah menggunakan IC begitu sebab daripada mengelakkan daripada macam tertipu lah begitu kan. Ataupun keciciran begitu. Kira ada banyak membantu juga lah macam bagi-bagi kami yang sekarang ni yang mungkin yang tidak kerja begitu. Ada juga ada penerimaan lah, ada juga orang bilang tambahan-tambahan begitu untuk kami yang bujang ni. Ya kira orang yang betul-betul memerlukan kita dapatlah itu bantuan dan dikesan melalui IC. Bermula 1 April lalu, SARA kepada isi rumah ditingkatkan kepada RM2,100 atau RM200 sebulan berbanding RM1,200 atau RM100 sebulan sebelum ini. Peningkatan bayaran sebanyak 75% itu memberi manfaat kepada 5.4 juta penerima sumbangan tunai rahmah STR melibatkan peruntukan RM13 bilion. Baik, sekian perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Kembali bersama Otto untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Otto. Terima kasih, Anne, langsung dari Sabah.